Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi, diceritakan satu kisah. Kisah ni berlaku selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ada dah masa ni. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, antara sahabat Nabi yang dikurniakan atas dunia ni kaya. Sahabat Nabi yang kaya ni antaranya Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan. Ni hok kaya. Kaya ni kerana nego. Perniagaan Abdurrahman bin Auf ni import export. Sebab apa hamba kata import export? Sebab dia berniaga sampai ke luar negara. Daripada Madinah dia pergi ke Syam, dia pergi ke Yaman, kan? Kalau nego pergi jual luar negara, lepas tu buat balik barang daripada luar negara, jual dalam negeri kita, orang panggil import export lah dah. Cuma ketika tu tak ada kapal terbang, tak ada kapal laut je. Dan sekali-sekali dia pergi nego barang dagangan muat atas belakang beribu ekor unta. Bukan cerita tolak kereta labi, kereta sorong, tak ni. Barang muat atas belakang unta yang berjumlah ribuan ekor. Bila kafilah perdagangan ni jalan, jauh lagi nampak kebuk naik. Sebab bila jalan atas padang pasir dia naik kebuk. Orang Madinah bila nampak kebuk naik jauh, suka. Abdurrahman kelik nego dah tu. Sebab bila kelik, keuntungan daripada perniagaan dia ni ada giang untuk orang susah, orang miskin, orang fakir di Madinah. Sebab tu bunyi Abdurrahman kelik nego kat orang suka. Kalau kita hidup dalam masyarakat, boko kaya kita seorang, kita tak ada pun orang tak tanya, kelik pun orang tak suka, okay? Abdurrahman ni bila dia kelik nego orang suka. Sebab harta banyak tu bukan gia dia seorang, dia gia untuk orang lain. Peristiwa ni berlaku masa selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan, sahabat-sahabat Abdurrahman bin Auf mari jalan rumah. Dan Abdurrahman ni sebagai orang kaya, dia hidang untuk tetamu dia roti dan daging yang diisi dalam satu talam besar. Besar mana talam orang Arab, tak ada kat kita. Ambo tengok mula-mula sekali tahun 93 dulu. Talam orang Arab. Masa mula-mula sampai di Iraq, kebetulan pergi tu sekali dengan arwah Ustaz Hasan Syukri. Ustaz Hasan Syukri naik presiden pas masa tu. Dan Ustaz Hasan ni jadi tetamu kepada Menteri Auqaf Iraq. Menteri Auqaf ni macam Menteri Agama lah kalau kat kita. Ni zaman kerajaan Saddam Hussein. Nama Dr. Abdul Munaim Ahmad Soleh. Dr. Abdul Munaim ni sains kelas Ustaz Hasan masa ngaji di Universiti Baghdad sekitar tahun 60-an dulu. Ustaz Hasan jadi naik presiden PAH, dia jadi menteri dalam kerajaan Saddam Hussein. Jadi bila pergi tu Ustaz Hasan jadi tetamu menteri lah. Sebab sains dia. Hamba ni budak-budak baru, rasanya dalam umur dalam 19. Dia pergi luar negara tu. Hari yang kedua tu
Kami dijemput makan tengah hari rumah menteri. Dereba menteri mari ambil kalau di asrama, pergi. Pergi duduk berehat sekejap di waktu bi ais sejuk ke minum, lepas tu dia jemput masuk dalam bilik makan. Masuk dalam bilik makan tu, kita ni budak darat, dak raja kelih benda pelik lagu ni. Talang tu besarnya. Penuh dengan nasi biryani. Kambing bakar, dia panggil seko-seko ni, dia buka perut ni, gebeng gitu, dia letak atas nasi tu, tutup nasi dengan kambing. Lepas tu ayah panggil seko dia atur keliling talang tu. Ambil pinggan, gaya bebas. Tak ada sudu, tak ada gapo. Kita pegang pinggan, tak berani nak ambil. Nak ambil ayam tak berani, nak ambil kambing tak berani, tak aja kelih. Dereba menteri hok duduk sebelah kita tu, pakai tak ada pinggan, pakai dengan tangan, kiri kanan. Dia tengok kita hok duduk tepi dia, pinggan kosong lagi. Dia tangan kanan suap dalam mulut dia, tangan kiri dia cekor dari kambing buh dalam pinggan kita. Hok kiri suap dalam mulut dia, hok kanan buh dalam pinggan kita, setambung. Besarnya talang orang Arab. Cuma saja jangan makan perabi. Kalau kita pergi jalan rumah Arab, kita makan perabi, dia akan jadi nyayang ke tuan rumah. Bagi orang Arab, kalau kita pergi rumah dia, kalau kita makan perabi, maknanya kita tak kenyang lagi. Dan tuan rumah tak mampu menyediakan makanan yang cukup untuk mengenyangkan tetamu. Dia akan korek juga waktu biar dapur sampai kita dah habis. Kita ni pula kalau makan dah habis, lagu lain tuan rumah kata, makan dah habis dia ni. Orang Arab makan jangan habis. Kalau habis, nyaknya kau kita, nyaknya kau tuan rumah, nyaknya kau kita tak orang nak jalan. Nyaknya kau tuan rumah habis dia simpan dia ke waktu habis sampai kita dah habis. Sebab pesen dia lagu tu. Tetamu mari jalan rumah Abdul Rahman bin Auf ni. Abdul Rahman bin Auf idam roti dan daging yang diisi dalam satu dulang besar. Besar dia tu boleh gambar tu kalau seekor kambing tu maknanya dah molek muak lah. Roti makanan orang kaya lah. Cuma sambil-sambil duk ngidam makanan, sahabat-sahabat Abdul Rahman tengok Abdul Rahman bin Auf ni ngalir air mata. Boleh duk idam makanan. Jadi tanyalah sahabat ni buat apa Abdul Rahman? Patutnya kalau tetamu mari di rumah kita suka kan. Abdul Rahman bila dia idam makanan nangis dia. Jadi bila sahabat tanya buat apa Abdul Rahman kata aku teringat Rasulullah. Rasulullah dulu masa hayat dia tak pernah kenyang makan roti dan daging lebih daripada 3 hari berturut-turut. Manakala hari ni kenyang, esok kenyang, lusa kenyang, tulak tu lapar dah tu. Nak jumpa hak kenyang pula tak tahu bila pula. Padahal Nabi SAW kalau baginda nak bukit-bukit yang ada di sekitar kota Mekah tu semua Allah boleh tukar jadi emas dan semua tu hak Nabi belaka kalau Nabi nak. Tapi bukan tu. Sebab perutusan seorang Nabi ni Allah cerita dalam Quran kita baca semua. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul. Allah cerita sifat rasul yang diutuskan kepada kita. Hak yang pertama sekali, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari kalangan kamu. Bukan mari makhluk asing, bukan mari malaikat, bukan mari makhluk atau serupa dengan kita, manusia. Min anfusikum, kalau bagi orang Arab agak anak beranak dia, daripada kabilah dia, kenal bukan setakat jak kecil, kenal daripada keturunan. Hak ni sifat Nabi yang diutuskan. Dan begitu juga Nabi-Nabi yang diutuskan kepada kaum-kaum sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum Ad, Nabi dia bagi daripada Bani serupa. Kaum Samud, mari daripada dia. Kepada Bani Israel, Nabi Musa daripada Bani Israel sendiri.
Orang Arab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari daripada bangsa Arab. Bukan orang lain. Min anfusikum. Azizun alaihi ma anittum. Terlalu berat baginya apa yang kamu tanggung. Ulama-ulama tafsir mentafsirkan bagi Rasulullah ni terlalu berat baginya bila mikir hak umat dia ni selamat kodok atas dunia dan selamat kodok di negeri akhirat. Terlalu berat baginya apa yang kita tanggung bagi Rasulullah. Harisun alaikum, terlalu mengambil berat terhadap kamu daripada diri kamu. Yang pertama. Yang kedua, terlalu mengambil berat terhadap kamu, terlalu berat baginya apa yang menimpa kamu. Yang ketiga, terlalu mengambil berat terhadap kamu. Yang keempat, bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman sangat berkasih sayang. Hak ni nabi yang diutuskan kepada kita, hak bila tiba 12 Rabiul Awal kita pakat selawat. Pakat peringat balik sirah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya jadi iktibar bagi kita. Tujuan peringat sirah ni supaya kita dibalik semula ingat kita ni umat Nabi Muhammad yang diwariskan kepada kita dengan peninggalan yang kita kena jaga. Gapo dia yang kita kena jaga? Nabi sebut taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat, lan tadillu abadan. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya, ma in tamassaktum bihima, selagi kamu pegang kepada kedua-duanya, kitab Allah, sunnah aku. Tidak dalam bahasa Arab ni dia ada banyak, okay? Orang Arab kadang-kadang dia sebut tidak lam alif, tidak maknanya. Kadang-kadang dia sebut ma min alif pun makna tidak juga. Kadang-kadang dia sebut lam mim, lam dak juga makna dia. Tapi dalam hadis ni Nabi sebut lam nun, tidak juga makna dia. Bagi kita sama aja, bagi Arab dak sama. Kalau la tidak mungkin boleh jadi ya. Hari ni dak, esok mungkin boleh jadi ya. Ma serupa juga. Pagi tak ada dak, petang mungkin boleh jadi ya. Lam serupa juga. Hari ni dak, lusa mungkin boleh jadi ya. Kalau lan makna abadan, selama-lamanya. Jadi bila Rasulullah sebut lan tadillu, makna kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Kalau Nabi kata la tadillu, mungkin tak sesat bulan lepas, bulan jadi sesat. Tapi lan maknanya tidak untuk selama-lamanya. Tapi ada syarat dia. Ma in tamassaktum bihima, lagi kamu berpegang kepada kedua-duanya, kitab Allah, sunnah. Kadang-kadang orang Arab ni hak kena pegang, dia tak berat mana. Hak benda-benda hak sampingan ni dia berat. Kamu ingat tepi rumah sewa kita dulu di tengah-tengah kota Baghdad dulu. Ada satu sejid. Sejid ni nama dia Jami' Imamul A'zam. Masjid Imam Abu Hanifah. Imamul A'zam ni gelaran kepada Imam Abu Hanifah. Imam kepada mazhab Hanafi. Kubur Imam Abu Hanifah ni ada dalam sejid tu. Dia sejid besar. Dia ada kubur besar. Lepas tu dia ada menara. Menara ni ada 4 kubur pula. Kita mula-mula siapa tengok kubur tu ada mah. Tanya orang Arab, dia cak dengan kalam mah ke? Orang Arab kata tak. Memang mah. Dia tepek kepingan mah. Kepingan mah besar dalam 3 jari gitu. Dia tepek sekepis tu. Sehingga jadi kubur mah. Hak menara tu mah juga kubur dia. Bila kita pergi dekat perhati memang betul mah sungguh. Bukan kata kubur cat dengan air mah. Serupa kat kita kilat juga. Tapi bukan mah. Oh, kata tak hilang kubur ni. Kalau kubur ni duduk di Malaysia, dia rasa tak ada dah. Kalau tak hilang besar, pokok hilang kecil. Sebab emas sungguh. Dalam tu ada
kubur Imam Abu Hanifah kan. Ada beberapa hari dalam setahun dia ke waktu bid apa yang didakwa sebagai rambut Nabi ada sifat di sejid tu adalah 2-3 kali setahun, kadang-kadang hari Maulud, kadang-kadang Ma'al Hijrah, hari-hari besar-besar Islam ni dah ke waktu bid hak dia sifat dia kata rambut Nabi tu. Waktu dia lepas asar sampai gorek. Nak tahu kita duduk dak aja boleh kelis sekali habuk kita. Dah orang Arab susung gini. Kita tak pergi berebut. Tengok orang dia berebut lah, kita tak pergi kan. Tubik pula sekali, ramai pula orang, kita tak pergi. Tapi dengan ramanya orang mari khumum lepas asar tu kan. Sehingga siapa dekat nak gorek ni. Bila gorek tu tengok semaya jemaah, dak ramai mana. Sejid tu, dia sejid besar, dia banyak tiang. Kita bilang-bilang tiang dengan orang, nak sama ramai je tiang dengan orang. Dah sungguh nak tengok rambut Nabi tadi tu, pas mana habis ya tak? Makna dia sungguh nak tengok rambut Nabi. Tapi syariat tu yang punya rambut ni, di antaranya solat berjemaah, tak berapa bersungguh mana. Sedangkan Nabi pesan, hak aku tinggal untuk kamu ni, 2 perkara. Yang pertama, kitabullah. Kitab Allah 30 juzuk 114 surah. Ayat dia tak sepakat di kalangan ulama. Ada orang kata 1660 ayat, tak betul sebenarnya. Tak sepakat, berbeza 1000 lebih. Sebab apa beza? Quran lain tak, Quran tulah je. Cuma ada beberapa perbezaan pendapat. Antaranya macam bismillah. Sebagai ulama kata bismillah ni satu daripada sab'an minal masani wal Qur'anil azim. Satu daripada ayat surah Fatihah. Maknanya dia bukanlah ayat di setiap permulaan surah. 7 ayat tu je termasuk Fatihah, termasuk bismillah. Ada ulama kata bismillah ni satu daripada ayat permulaan bagi setiap surah. Jadi antara kata ya dengan tidak, beza dah bilangan ayat. Quran hak tulah je ya. Kemudian ada perbezaan dari segi tepat wakaf dan juga istidak. Ada ulama kata ni kena berhenti, ada ulama kata tak berhenti. Jadi kalau sayap hak berhenti tengah jadi 2, kalau terus dia baru jadi Quran hak tulah je. Jadi sebab perbezaan pendapat ni menjadikan bilangan ayat Quran pun beza berapa. Hak tu kita tak sebab lah. Okay. Dia Quran tulah je. Hak Rasulullah tinggal. Yang kedua, sunnah aku. Hak Nabi nak biar kita selamat. Kalau kehidupan Rasulullah diceritakan, ada seorang sahabat mari rumah Rasulullah di satu tengah hari. Tengok Rasulullah baring dalam keadaan letih. Sahabat ni tanya, ya Rasulullah, apakah Rasulullah dalam keadaan sakit? Nabi jawab, tidak, aku lapar. Aku lapar. Sahabat ni bila dengar Rasulullah lapar, dia pun lapar juga. Dia mari tu niatnya kalau adalah rumah Nabi ni lebihan makanan, dia boleh tupai. Mari-mari tengok Rasulullah lapar juga. Bila dia tahu Rasulullah lapar, dia pun keluar daripada rumah Rasulullah. Dia pergi ke satu kebun tamar orang Yahudi. Minta nak kerja. Orang Yahudi di Madinah ni kaya-kaya. Minta nak kerja. Orang Yahudi tu dia kerja. Kerjanya kerja jiru pohon tamar. Dan dijanjikan ngupah bagi setiap timba hak dia jiru tu suti pohon tamar ke dia upah. Kira mahal dah tu ngopo tu timba suti. Tapi laga orang Arab ni bukan macam laga dia air putih ni. Sayup kita kelis bawah dia ni. Baru ada air. Makna nak kara air tu, nak boleh naik setimba-setimba bukan mudah sebab laga tu dalam. Dia kerja jiru sudah minta ngopoh dengan Yahudi. Berapa timba jiru tadi, bila dia maklumkan jumlah
Timbul Yahudi tu pun wing apa cuti tamat bagi setiap timbul air. Boleh seuncang buah tamat tu dia mari pada Rasulullah, beri pada Rasulullah supaya Rasulullah makan. Dalam keadaan dia sendiri pun lapar sahabat ni. Lalu Nabi tanya, kenapa kamu buat seremun ni? Sahabat ni kata, tidaklah ya Rasulullah, melainkan kerana aku kasih kepada kamu. Jadi Nabi bersabda, kalau tu kamu kasih kepada aku, maka bersiaplah untuk kamu berhadapan dengan bala, dengan kesusahan yang akan turun lebih laju daripada air yang turun daripada tempat tinggi. Dengan makna Rasulullah menjanjikan orang yang sayang pada baginda, yang betul-betul kasih kepada baginda, jangan mikir Nabi akan beri indang projek. Jangan mikir akan boleh tenda terbuka. Tapi Nabi peringat bersiap untuk berhadapan dengan bala yang akan turun lebih laju daripada air turun daripada tempat tinggi. Kalau tengok air turun daripada tempat tinggi tu derah dah tak. Tak apa nak dah lari dah kita. Dia lebih laju daripada tu. Dan inilah yang berlaku masa perbincangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang Madinah dalam peristiwa Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah ni cerita dia masa Nabi dek Mekah lagi. Orang Madinah mari buat haji. Hak Islam dah. Rasulullah dek Mekah lagi. Senyap-senyap malam-malam Nabi berjumpa dengan orang Madinah dia di Aqabah. Lalu berlakulah Bai'atul Aqabah ula, hak yang pertama. Kemudian mari lagi tahun depan, senyap-senyap tengah malam, bila orang kafir kau di jenera, Nabi berjumpa dengan orang Madinah ni sekali lagi di Aqabah, hak berlakulah Bai'atul Aqabah as-sani, perjanjian Aqabah yang kedua. Jadi dalam perjumpaan ni orang Madinah memang nekat nak ajak Rasulullah supaya pindah pergi duduk di negeri mereka. Hijrah pergi duduk di negeri mereka. Orang Madinah ni Islam dah. Nabi duduk Mekah lagi. Jadi bila orang Madinah ni tekak, Rasulullah peringat, bila aku pergi ke negeri kamu, maka kamu perlu bersedia mempertahankan aku dengan diri kamu, dengan harta kamu, dengan nyawa kamu, dengan anak isteri kamu. Rasulullah dak janji bila aku pergi ke negeri kamu, aku jadi ketua negara, mu aku latih jadi tok hulu. Hak mu jadi tok gawa. Hak ni jadi gawa-gawa ni dak. Tapi Nabi peringat, kamu perlu bersedia mempertahankan aku dengan diri kamu, dengan harta kamu, dengan nyawa kamu, dengan anak isteri kamu. Dengan makna kehadiran Rasulullah ke Madinah nanti bukanlah menjanjikan satu jalan yang senang. Sebab hak ni lumrah, jalan yang ditentukan untuk orang yang duduk di atas jalan kebenaran. Kita baca ke dalam Quran, "Lau kana aradan qaribat wa safaran qasida lattaba'uk walakin ba'udat alaihim syuqqah." Kalau sekiranya perjuangan Islam ni menjanjikan perjalanan yang dekat dan kemenangan yang hampir tiba, nescaya ramai yang akan ikut kamu wahai Muhammad. Tapi sebenarnya dia sangat jauh dan penuh dengan kesukaran. Bila jauh dan penuh dengan kesukaran, tikun inilah hanya insan-insan terpilih yang boleh istiqamah sini. Kalau senang, dekat, kemenangan yang hampir tiba, ni tak pelik. Ramai orang yang akan masuk. Tapi bila ba'udat, sangat jauh, alaihim syuqqah, pada dia ni penuh dengan kesukaran, orang yang kekal ni memang terpilih sungguh. Dan alhamdulillah, kerana Allah pilih kita ramai-ramai duduk di kalangan orang yang terpilih. Susah senang kita tak tinggal perjuangan. Susah senang kita tak tinggal. Ujian dia akan mari. Ujian dia akan mari, orang yang terpilih mari ujian, bila boleh lepas, darjah akan naik setingkat lagi. Lepas lagi akan naik lagi. Lepas lagi akan naik lagi. Dan Allah akan uji hamba dia ini kau hebat, ujian akan mari kau hebat. Tinggi lagi darjat kita, ujian mari kau tinggi. Macam orang periksa lah. UPSR nak masuk sekolah menengah. Lewat ni soalan dia.
Lulu. Boleh pergi dak. Boleh masuk dekat atas satu. Sebab level dia situ. Lepas tu pergi PMR. Setara ni level dia. Lulu. Boleh masuk dak. Boleh pergi tingkat tepat. Kalau daripada sekolah biasa, bolehlah minta sekolah asrama penuh bila boleh keputusan comel. Lepas SPM, level dia setara ni. Dulu, boleh masuk U. Ijazah pertama, dulu. Level soalan dia, ada level dia. Dulu boleh ijazah pertama. Buat pula master, payah sikit. Sebab lepas pada tu dia naik lebih tinggi. Jadi ijazah ni, ujian kita ni, dia akan diuji berdasarkan tahap kita. Dan bila kita boleh lulus, dia akan naik pada tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Sebab tu, ujian yang paling hebat ni, dia menimpa Rasul-Rasul Ulul Azmi. Menimpa Rasul-Rasul Ulul Azmi. Hebat ujian. Sehebat mana pun ujian yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuan Nabi diutuskan ni nak selamatkan kita. Sangat berat bagi baginda apa yang menimpa kita. Dan Nabi ni sifat dia terlalu mengambil berat terhadap kita. Kita ambil satu contoh. Bila berlaku tahun duka cita, Amul Hazan, tahun duka cita. Tahun duka cita ni dalam sirah Nabi SAW, tahun bila wafatnya Khadijah dan meninggalnya Abu Talib. Khadijah ni orang kaya, hartawan di kota Mekah. Dia tolong perjuangan Rasulullah. Siapa? Jadi tak ada gapo satu. Wafat Khadijah. Kemudian Abu Talib jadi benteng. Abu Talib ni orang besar, bangsawan, pemuka Quraisy, orang malu di kota Mekah. Walaupun dakwah anak saudara dia tak ikut, tapi dia jadi benteng yang kukuh. Bila Abu Talib sakit, tenat, adik-beradik mari dekat belakang Rasulullah, mari kat pot darah hok jaga dia jak kecil lagi ni. Nabi bersabda, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pak cik, katalah la ilaha illallah. Satu kalimah yang dengannya saya akan berhujah mempertahankan pak cik di hadapan Allah. Kalau pak cik kata la ilaha illallah ni, esok saya akan berhujah mempertahankan pak cik di hadapan Allah. Abang dia Abu Lahab kata, jangan tolik. Nak tinggal agama tok nenek moyang kita. Jangan tukar dah Abu Lahab dengan Abu Jahal dah. Pok saudara Nabi Abu Lahab. Abu Jahal tak ada kaitan ke apa. Kita ada dengar ustaz dia tukar Abu Jahal dengan Abu Lahab. Pok saudara Nabi Abu Lahab. Jangan tinggal agama tok nenek moyang kita. Nabi bersabda lagi, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pak cik, katalah la ilaha illallah. Satu kalimah yang dengannya saya akan berhujah mempertahankan pak cik di hadapan Allah. Abu Lahab sekat, jangan tinggal agama tok nenek moyang kita. Sehingga akhirnya mati Abu Talib dok mengucap. Sangat-sangat disesali dan Nabi sangat sedih. Sehingga turunnya ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tidak akan dapat beri petunjuk kepada orang yang kamu sayang. Tapi yang dapat beri petunjuk ialah Allah. Allah beri petunjuk pada siapa yang dia kehendaki. Walaupun kita sayang setara mana pun, hak untuk beri petunjuk tu hak Allah. Siapa yang Allah Ta'ala nak, dia akan beri petunjuk. Nabi tak ada kuasa nak beri petunjuk. Bila Khadijah tak ada, Abu Talib tak ada, orang Quraisy hok duk skot sebok sebelum ni duk sakok di Abu Talib ni, supaya pelepah hawa. Habis dakwah Nabi ni ditekan, Rasulullah dianiaya, dizalimi,
orang Islam diseksa, sehingga kan bagaikan ruang dakwah di kota Mekah ni sepi, macam tak ada ruang dah. Sebagai seorang rasul yang diutuskan untuk menyelamatkan manusia, tak ada ruang. Bukan makna dah tak ada kat aku dia lah buat rana dah orang tak saya terima. Dah. Hak tu kita mikir. Ada orang tak saya pakai kat aku dia. Ha? Pada muka dia kan. Rasulullah tak gitu. Sebab Nabi diutuskan untuk menyelamatkan manusia. Orang Mekah tak saya terima, dia cari ruang lain. Mana ruang tu? Di Taif. Taif ni jarak dia Mekah ke Taif 50 batu. Gi dengan jalan kaki. Ditemani anak angkat Rasulullah, Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Zaid ni asalnya hamba, kemudian dimerdekakan jadi anak angkat Rasulullah. Seorang hamba hitam, Zaid bin Harisah. Dengan harapan orang Mekah tak saya terima dakwah pun, sekurang-kurangnya kalau ada ruang di Taif. Tapi bila siapa di Taif, rupanya orang Taif ni lebih jahat. Bukan setakat tak terima dakwah Rasulullah, dia beratur kat tepi jalan, bila Nabi lalu dia pakat pekong dengan batu. Biung pekong dengan batu. Zaid bin Harisah ni, dengan tangan Zaid dan nak tahan, dia dengan tubuh dia keliling Nabi. Biar kena dia tak apa, jangan Rasulullah kena lontar batu. Darah kaki Rasulullah sehingga membasahi kasut. Tapi Nabi tahan darah baginda daripada menitih ke bumi. Bapa tahan? Sebab menjadi sunnatullah. Kalau suatu kaum tu melukakan tubuh Rasul yang diutuskan kepada mereka sehingga darah menitih ke bumi, kaum tu akan dilaknat oleh Allah. Nabi tak say umat dia kena laknat. Kemudian berundur dan berlindung di satu kebun anggur. Masa itulah berlaku satu munajat yang masyhur. Panjang Rasulullah angkat tangan tinggi ke langit sambil menangis bermunajat kepada Allah. Di antaranya Rasulullah bersabda dalam munajat baginda, Allahumma ashku dha'fa quwwati wa qillatihi lati wa hawani anin nas. Ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku, sedikitnya helahku, dan betapa hinanya aku pada pandangan manusia. Ngadu kepada Allah panjang lagi cerita dia. Najat. Sehingga marilah malaikat hok jaga bukit. Ya Muhammad, aku ni malaikat yang jaga bukit, mari dengan perintah Allah, dengan izin daripada kamu. Kalau kamu izinkan ya Muhammad, aku nak akak bukit-bukit yang ada di sekitar kota Mekah ni, nak membah atas pun duduk Taif yang jahat tu. Dan kalau kita orang buat gitu kita, sedang mau relax. Nabi tak gitu. Nabi tak gitu. Tujuan perutusan ni nak selamatkan umat. Bukan kira nak balas dendam, bukan kira pada muka, bukan kira padan dengan jahat dia. Nabi kata jangan. Aku masih mengharapkan apa yang akan lahir daripada tulang-tulang sulbi mereka. Orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasul. Tak apalah, hak satu ni hak telan dera biarlah. Hak ni tak dia nak pergi dah. Okay. Pasal dengan tiang-tiang bukan setakat kain. Hak ni tak degih dah. Anak cucu sikit lagi. Aku masih mengharapkan apa yang akan lahir daripada tulang sulbi. Hadis Nabi ni dikaji oleh pakar sains. Apa Nabi sebut tulang sulbi? Betul sebenarnya melalui ilmu perubatan, sebab air mani lelaki ni berasal daripada tulang sulbi. Jadi bila disebut tulang sulbi, maknanya apa yang akan lahir daripada keturunan mereka yang beriman dengan Allah dan Rasul. Di Taif ni
Hak duduk situ satu kabilah nama Bani Sakih. Bani Sakih ni kita nak cerita sikit malam ni. Degilnya dia. Tahun ke-8 Hijrah, masa peristiwa pembukaan kota Mekah. Kita tahu belaka tak? Lepas Nabi hijrah 8 tahun tu, kelik semula ke Mekah dengan 10,000 bala tentera menang. Buka semula kota Mekah. Orang kafir Quraisy kalah dah. Berhala-berhala hak 360 ekor keliling Kaabah tu semua diruntuhkan belaka. Dibersihkan Kaabah daripada unsur syirik. Dan bila Islam menang, orang pakak masuk Islam cara beramai-ramai. Hak ni kita baca semua dalam Izajah. Izajah anasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Bila datang pertolongan Allah dan kemenangan, kamu tengok manusia masuk ke dalam agama Allah berduyun-duyun. Kalau sebelum ni masuk Islam seorang, dua orang, senyap-senyap. Bila Islam menang, berduyun-duyun hak mari ni kabilah, puak, satu kaum mari. Beratus orang sekali mari masuk Islam ramai-ramai. Sebab apa? Islam menang dah dia kata. Bila Islam menang, orang Bani Sakih tadi, duduk dia tak kabilah lain pakat masuk Islam belaka, dia dah lagi perang dengan Nabi. Nak tunjuk babi dan degilnya Bani Sakih duduk dia tak perang ni lah yang kita panggil perang Hunain. Perang Hunain ni perang orang Islam lepas daripada pembukaan kota Mekah dengan Bani Sakif hak duduk di Taif, puak-puak hak pekor Nabi dengan batu. Disebut dalam Quran wa yauma Hunain iz ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'at. Pada hari peperangan Hunain, bila kamu merasa takjub dengan bilangan kamu yang ramai, maka bilangan kamu yang ramai tak dapat memberikan manfaat kepada kamu sedikit pun. Apa cerita ni? Cerita ni bila Islam menang, orang Islam ramai secara mendadak. Nak pergi perang Hunain ni, ada hak baru masuk Islam mari dulu minggu lepas, pakat mari jadi tentera belaka. Puak-puak ni hak iman masih lagi senipis kulit bawah lagi. Bila tengok ramai, dia pakat kecek sama dia. Oh, ramai kita hari ni tak kalah dah kali ni dia kata. Sebelum ni hak kita perang tak ramai mana. Hari ni ramai. Tentera Islam ramai. Tapi ramai pun tak dapat memberi manfaat sebab ramai masa tu bukanlah ramai hak kuat. Ramai hak bilangnya. Bila lalu melalui satu lembah dia panggil Wadi Hunain, orang Bani Sakih ni dia nusuk di antara bukit-bukit tu, dia serah hendak. Sehingga sah tentera Islam kocak-kacir. Ketika inilah terbukti bagaimana Rasulullah seorang pahlawan yang berani. Nabi duduk atas himar dia tak berundur. Nabi berseru mari kepada aku cucu Abdul Muttalib. Niscaya orang Arab. Tari orang Arab bila dia nak tunjuk dia kuat, dia royak keturunan dia. Royak keturunan. Maknanya kita banggakan dengan keturunan kita yang hebat ketika berhadapan dengan musuh supaya nampak kita kuat. Bila nak perang, kita kena tunjuk kita kuat. Jangan tunjuk kita lemah. Sebab tu tentera-tentera Islam pergi ke medan perang, orang rambut putih tu kena cat dia jadi hitam. Yang musuh tengok tentera Islam ni mudah lah, kau rambut hitam lah. Kau kalau pergi kat orang rambut jauh lagi nampak putih, dah apa rok ni. Biar nampak kuat. Sehingga Nabi susun semula sah. Dia kepung Bani Sakih tu dan akhirnya pengepungan tu berakhir. Bani Sakih ni tak masuk Islam lagi. Lepas berlalu beberapa tempoh, kabilah Arab lain masuk Islam belaka. Bani Sakih ni tinggal dia lagi tak masuk Islam. Tak ada arah nak lari dah kita ni. Pakat jadi Islam belaka dah. Tinggal kita je lagi hok kerah. Hattalah utusan mari nak masuk Islam ke Madinah. Diterimalah Islam walaupun pernah pekor Nabi dengan batu, walaupun pernah perang dengan Nabi. Jahatnya orang Bani Sakih mari nak masuk Islam diterima. Cuma orang Bani Sakih ni banyak songeh dah lah masuk Islam, gusuk pada orang. Banyak pula songeh, orang putih panggil banyak demand. Yang pertama dia kata, ya Rasulullah, boleh tak kalau sekiranya kami tak sembahyang?
Hak Islam tak sembahyang ni ada dah zaman Nabi. Lalu Nabi bersabda, tidak ada agama yang tidak ada sembahyang di dalamnya. Marilah agama gapo pun ada sembahyang. Hatta kalau orang Jepun, sembah matahari, agama Shinto dia panggil, ada sembahyang. Kan? Sayang-sayang kita orang Cina tak usah cerita kan. Dia buatlah projek gapo pun balasah dia kecil warna merah. Tak ada semua. Acu kita pergi pagi-pagi. Masa buka kedai kalau dia tak semaya lagi. Tak apa nak layan kita. Sekali ada kedai saing kita di Kota Baru. Mama saing baik sungguhlah. Cina ni ada nama Melayu. Nama Cina dia kita tak tahu. Panggil dengan nama Melayu dia. Pagi-pagi dia buka kedai. Kita nak beli spare part kereta. Lagi tak selesai molek kerja dia. Tak cara dia. Tak ada kalau nego tak selesai lagi semuanya. Lagi tu dia duk letak pulut pagi. Okay. Lepas tu air sejuk segelas. Pulut pagi ada nyol lah. Okay. Sejuk. Kita gurau apa tokek sekali wah 5 wah hepa. Hari ni pulut pagi. Dia kata moga ni wiga apa tak dia makan dia. Dia letak apa sahaja dia. Maknanya dia tahu tak makan letak. Tapi letak juga kan. Ada sembahyang. Apatah lagi dalam Islam. Kena sembahyang. Sebab sembahyang ni imaduddin, dia agama. Kalau kita ibarat agama kita ni satu binaan, nak buat bangunan mula kita konkrit tapak asas dia tu dak kemah dak. Konkrit tapak kemah asas ni hak ni syahadah kita. Kemah molek tapak. Lepas tu nak diri dah ni. Nak naik bangunan, naik tiang. Tiang ni orang ada panggil imad. Sebab tu Nabi sebut as-salatu imaduddin. Sembahyang ni tiang agama. Dan dalam Quran dia sebut aqimus solah, dirikanlah sembahyang. Bapa dirikan sebab tiang ni kena diri. Kalau perebah orang tak panggil tiang. Ada tiang ada rebah. Rebah tak panggil tiang. Tiang dia kena diri. Bila kita diri tiang, barulah kita boleh ikat jokong, boleh letak forenjinelo, boleh pasal bing atas, boleh pasal kaki atas, boleh buh atas, kerana ada tiang. Kalau tak ada tiang, tak boleh. Jadi asas kepada binaan ni semaya dia kena kukuh. Kalau tiang tak kukuh, hak lain-lain akan gerudung. Kena semaya. Asas semaya. Yang ketiga dia kata, ya Rasulullah, kami ni kabilah Sakih ni jenis orang merantau, dia pergi berdagang. Sekali pergi nego jauh ni bulan-bulan lah, 3 bulan tak kelik, 4 bulan, 6 bulan. Jadi bila pergi jauh, tinggal bini, tinggal keluarga, kami tidak boleh meninggalkan pekerjaan zina dia kata. Boleh tak kalau kami nak terus berzina? Maksud Islam dah. Pelik ke sungguh kau ni kata. Nabi jawab dengan cara psikologi. Nabi tanya, kalau orang berzina dengan isteri kamu, kamu suka ke kamu marah? Marah dia kata. Kalau berzina dengan mak kamu, marah. Berzina dengan kakak, dengan adik kamu, marah. Berzina dengan mak dara kamu, marah. Marah belaka. Lalu Rasulullah sebut, bila kamu berzina dengan seorang wanita, wanita tu mungkin bini orang, mungkin mak orang, mungkin adik orang, mungkin kakak orang, mungkin mak dara orang. Kalau kamu marah, orang lain pun begitu juga. Dia tak pakai ilmu taksir. Orang tu ajar. Orang tu ajar, ilmu taksir ni mudah je. Nak buat gapo-gapo, letak tangan dada sekejap, mikir kalau orang buat kat aku boleh terima ke tak? Kalau kita berasa orang buat kita boleh terima, buat kat orang. Kalau kita berasa orang buat kita tak boleh terima lagu tu, jangan buat kat orang. Itu ilmu taksir. Sebab kalau kita marah, orang lain pun pandang murah gitu je lah. Kan? Bukan kita seorang beken, orang lain pun boleh juga. Kan? Ilmu taksir. Zina. Ia kepak. Banyak syarat ni. Dah lagu semua ada orang masuk Islam. Nak minum arak. Ya Rasulullah, boleh tak kami nak minum arak? Orang Arab jahiliyah dengan arak ni, kita jangan main-main. Hak dia simpan di rumah tu, tengok dalam peristiwa pengharaman arak. Pengharaman arak.
Arak ni zaman Madinah dah, zaman Mekah tak turun lagi ayat mengharamkan arak zaman Madinah. Bila turun ayat innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, judi, berhala, tenung nasib, hak ni keji daripada kerja syaitan. Jauhilah, mudah-mudahan kamu beroleh kejayaan. Turun ayat ni. Lalu bila turun ayat ni, Rasulullah suruh Sayyidina Ali pergi baca ayat ni di lorong-lorong di Madinah. Sayyidina Ali terkenal suara dia derah. Memang suara dia derah. Kalau dia jadi panglima perang, dia tepik tu musuh ketadah. Memang suara dia derah. Sayyidina Ali baca di lorong-lorong di Madinah ni, turun dah ayat Quran gini. Orang Arab pakat waktu ubik belaka payang arak dia simpan tu pecah curuh arak tu sehingga mengalir di lorong-lorong di Madinah. Bayang banyak tak banyak dia simpan di rumah. Bukan sebotol dua, botol kicap, botol cukur ni. Payah terus orang Arab. Makna bukan mudah nak tinggal. Tapi bila turun ayat Quran, boleh pakat curuh belaka. Kecuali Bani Sakih ni, pelik. Islam nak minta, boleh minum lagi. Nabi baca ayat ni. Pak tak syarat. Nabi tak terima belaka. Hak ngelas sekali. Orang Arab ni berhala dia. Hak anak-anak umat tu banyak keliling Kaabah saja ada 360. Tapi hak bapak dia ada 3. Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Hak ni hak bapak, hak besar. Hak lain tu anak cucu lah. Hak ni banyak. Dia duduk rata-rata. Hak kita nak ceritanya Al-Lata. Al-Lata ni dia duduk di Taif. Hak jom jaga dia Bani Sakih tak dia. Jom jaga dia. Ya. Minta dengan Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak kalau sekiranya Tuhan kami Al-Lata ni jangan putus. Masuk Islam dah. Sayang lagi berhala tok nenek moyang dia sembuh ratus-ratus tahun dulu. Rasulullah tak benar. Ada benda boleh kompromi, tapi dalam bab syirik kepada Allah, hak ni tak boleh nak kompromi. Tak boleh benar. Bila Nabi tak benar, dia minta tempoh, ya Rasulullah, 6 bulan. Boleh tak Rasulullah 6 bulan? Ada tawar menawar lagi. Nabi tak benar 6 bulan. Ya Rasulullah, 3 bulan. 3 bulan pun Nabi tak beri juga. Sebulan ya Rasulullah, boleh tak sebulan? Sebulan pun Nabi tak beri. Bila tak ada arah dah, ya Rasulullah, kalau Rasulullah tak beri sebulan, Rasulullah nak putus juga. Rasulullah hantar orang ke putus. Kami tak tergamuk nak putus. Sebab ratus tahun daripada zaman tok nenek moyang lagi duk sembuh. Masuk Islam pun tak tergamuk lagi nak putus. Tak apalah. Lalu Nabi hantar 2 orang sahabat. Seorang sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, seorang lagi sahabat Khalid bin Al-Walid. Khalid Nabi hantar sebab zaman jahiliyah dulu, dia antara berhigi kat berhala ni. Zaman jahiliyah dulu, Nabi hantar dia. Hari nak putus tu, tubik belakalah orang Bani Sakih ni. Tua muda, tino jatah, kecek besar, sehat, sakit, tubik belaka. Duk tunggu. Mari je Khalid dengan Al-Mughirah. Dia pakat mari merayu, pegang kepala, pegang tangan, pegang kaki, pegang baju, merayu, habis merayu. Khalid dengan Al-Mughirah duk caca dia, tak jawab apa-apa. Sambil menangis, habis mari merayu. Tak pakai buah rayu, dia pakai buah hugu. Kalau mu gestuh berhala ni siap lah, mu akan kena bencana, kena balas. Dia juga 2 orang ni. Habis semua. Sahabat Nabi kata, dah rayu dah. Hak ugut dah. Sekarang ni izinkan kami melaksanakan perintah Rasulullah. Habis belaka dah, nak royak belaka dah. Kami mari ni nak melaksanakan perintah Rasulullah. Mula-mula sahabat Nabi Al-Mughirah pergi. Al-Mughirah ni dia jenis nakal. Jenis nakal. Kalau sahabat lain duduk dengan dia kan, orang panggil dok kering gosi, dia jenis sahabat yang nakal. Macam-macam karakter sahabat Nabi. Apa sayang kita lah. Ada pasal nakal. Bawa toko siap besar tu, dia katok letung sekali, katok berhala tu. Dia buat lelak rebuh, lepas serai, buih mulut. Orang Bani Sakih kata, kita kata dah. Berhala ni kalau setuh, memang kena bala dia kata. Tu kena dah. Rebuh dah.
Al-Mughirah pun bangun. Tok dia kata gurah je. Lepas tu dua-dua sahabat Nabi ni kerja meruntuhkan berhala. Berhala tu besar. Besar dan kukuh binaan dia sehingga ranak. Lepas tu pecah tapuk asas berhala tu. Bawah tu disimpan khazanah emas dan perak. Rupa-rupanya untuk nenek moyang dulu masa dia buat berhala, dia nak buat tapuk tu, dia simpan harta bawah tu. Patut beratus sangat berhala tu. Utuhlah berhala. Dan sekarang ni Taif jadi salah satu daripada bandar Islam. Bandar Islam. Tapi nak boleh kau jadi salah satu daripada bandar Islam, tengok Nabi lalu. Okay. Kalau kena kau kita, pada hancur dah malaikat mari tahu nak embah dengan bukit dah. Orang pula pekong kita dengan batu piu-piu. Okay. Rasulullah dah matlamat perutusan seorang Nabi ni nak menyelamatkan kita umatnya. Hak susah, hak derita, hak ni bukan perhitungan Rasulullah. Hak lapar terus kita. Sehingga Abu Bakar peluk Rasulullah. Berasa ada batu di pinggang. Mahaza ya Rasulullah. Apa ni ya Rasulullah? Nabi jawab, aku lapar. Kita tak boleh nak bayang. Lapar setara mana sehingga nak suruh rasa tahan sikit lapar tu. Tak batu. Kali bila tak batu, dia suruh berat sikit perut supaya ada isi. Nak telan tak boleh, tak luar batu tu. Maknanya kita tak boleh nak bayang kelaparan yang Rasulullah lalu. Padahal kalau baginda nak, bukit-bukit ada tu Tuhan boleh tukar jadi emas belaka. Dan emas tu hak Nabi belaka. Tapi bukan tu yang Nabi SAW ajar. Dengan segala susah payah 23 tahun, akhirnya nikmat Islam ni sampai pada kita. Dan nikmat Islam yang sampai pada kita bukan saja sampai sekali dengan amanah yang perlu kita pikul. Ni atas muka bumi Malaysia, kita hak Allah Ta'ala pilih jaga amanah agama ni. Kalau kita tak tak ada orang nak jaga amanah agama Allah, Allah akan ganti dengan kaum lain yang mereka kasih kepada Allah dan Allah kasih kepada mereka. Bukan semestinya kalau kita orang Melayu tak maka Islam tak ada. Sebab atas muka bumi ni semua bangsa ni hamba Allah belaka. Dan Allah boleh pilih siapa di kalangan hamba dia untuk jaga agama dia. Kalau kita tengok sunnah, aturan perjalanan Islam, mula-mula hok jaga orang Arab. Lepas tu orang Arab tak berapa nak kat Islam, orang Kurdi jaga. Orang Kurdish. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, kita dengar cerita perang dengan tentera solid Kristian. Bukan Arab tu. Hak tu Kurdish. Lepas tu orang Turki jaga. Kerajaan Uthmaniyah. Hak menjatuhkan kota Konstantinopel, pusat kekuasaan orang Rom tu orang Turki, bukan orang Arab. Lepas tu orang Mongol pernah jaga. Di Cina, orang Islam ramai pada kita. Ulama-ulama Islam ramai, hak bukan Arab, hak hebat. Pakar dalam ilmu bahasa Arab, Syekh Sibawih bukan orang Arab, orang Iran. Ulama hadis, Imam Bukhari bukan lahir di Madinah, lahir di Bukhara, dekat Rusia dan Bukhara. Hak tulis tafsir Al-Qurtubi, Iman Al-Qurtubi, lahir di Cordova. Cordova ni di Spanyol, bukan Madinah. Lahir di Spanyol. Okay. Alam Melayu kita dah kurang hebatnya. Kalau kita ngaji kitab Musalli tu, Syekh Daud Al-Fatani tu, jangan ingat main-main tu. Di Masjidil Haram, saf-saf Masjidil Haram tu kan, dia ada halaqah ilmu, bulatan orang duk ngaji ilmu. Hak duk ngajar tu semua orang Arab belaka. Seorang je bukan Arab. Tak Syekh Daud duk ngajar di Masjidil Haram. Syekh Daud Al-Fatani. Orang daripada alam Melayu ngajar di Masjidil Haram, anak murid dia orang Arab. Bisalah ya, orang Melayu. Sekarang kita solih kita duk ngaji. Tok kenali cerita tentang Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani ni tok guru kepada tok kenali. Masa ngaji Mekah dulu, dia cerita tentang guru dia. Dia duk ngaji dengan tok kenali dan ramai lagi ulama-ulama di kota suci Mekah. Tok kenali cerita dalam buku dia, ilmu dia ketika tu dah sampai pada satu tahap boleh memberikan fatwa.
Maknanya tinggilah ilmu tu boleh berikan fatwa. Tapi dia kelas anak murid lagi. Tok guru dia, Tok Syekh Daud tadi. Orang Arab ni bila dengar Syekh Daud Al-Fatani ni, ulama bukan Arab, punya suhu di kota Mekah, dia ada juga buah gong dia. Nak terates dia setara mana hebat ilmu. Jadi ulama-ulama Mesir jemputlah Syekh Daud Al-Fatani pergi Mesir. Nak muzakarah bab ilmu. Tok Syekh Daud ajaklah anak murid dia tok kenali pergi sekali, pergi Mesir. Duduklah dalam majlis ilmu dengan ulama-ulama besar Mesir. Tok kenali anak murid. Hak duk muzakarah kecek tok guru dia. Jadi anak murid dia teman je. Tapi anak murid pun ilmu boleh beri fatwa dah ketika tu. Walaupun kelas anak murid. Hari pertama tok kenali cerita tok guru dia bincang macam-macam ilmu dengan ulama Mesir. Jak pagi pas gelap bincang. Dia dengar, dia je dengar je. Dia faham tok guru dia bincang ni. Hari kedua esok sambung lagi. Muzakarah macam-macam ilmu. Kau dalam ni, kau dalam. Tok kenali cerita hari kedua dia dengar, faham belaka lagi. Hari ketiga sambung lagi bincang kau dalam. Hari ketiga tok kenali kata ada dah bab ilmu aku tak berapa faham dia. Makna masuk kau dalam dah. Hari keempat tok kenali kata aku dah tak faham apa yang sedang dibincangkan oleh guru aku. Maknanya dalam ilmu ni dia jadi sampai satu tahap bukan tahap tok kenali dah nak faham. Padahal dia ketika tu boleh beri fatwa dah. Ilmu ni gitulah. Dalamnya kita hok tak ada ilmu ni berasa tahu serba-serbi. Orang ngaji dia akan pergi kau dalam sehingga akhirnya bagi orang awam biasa memang payah nak faham. Sebab ilmu ni dia masuk, kalau kita pergi ngaji dengan Tok Syekh Arab, kita mula suka kita duduk dengar biar tak faham pun duduk dengar orang panggil ambil keberkatan daripada majlis ilmu. Sebab dia tak ada kuliah umum gini ni, dia jenis ngaji kitab ya, ngaji kitab. Tok guru mengajar anak murid ada 3-4 orang, tapi pendengar boleh siapa-siapa mari duduk belakang, dia panggil mustami'. Hok duduk ngaji ni anak murid dia panggil. Kita duduk belakang ni pendengar ni, tok guru tak cara pun, dia cara anak murid dia 3-4 orang, tak apalah kita duduk belakang boleh tupai dengar. Boleh tupai dengar orang ngaji, tak boleh tanya, tak boleh gapo. Bagi tok guru dia seolah-olah macam kita pendengar ni tak wujud pun. Dia duduk cara anak murid dia tu je. Okey. Tak lama 10-20 minit habis dia anak murid dia, orang lain pula mari. Jadi hak 3-4 orang asalnya anak murid ni, kali dia tak seklik lagi, dia pergi duduk belakang, dia jadi pendengar pula, orang lain pula ngaji kitab lain pula. Dia style macam kita duduk ramai-ramai gini, mula-mula mari Pak Sudin, Pak Abu, Pak Long, 3 orang dulu ngaji. Kita cara 3 orang ni Orang lain tak cara, orang lain ni pendengar. Habis dia Pak Long, mari pula orang lain depan. Dia pula jadi anak murid. Gitu style orang adat ngaji. Jadi kalau macam hari-hari cuti, ada masa lapang tu, tak gaduh nak pergi kuliah ke apa, tunggu siapa orang lain habis ngaji, kita duduk belakang. Habis giliran kita tu, dengar. Jadi boleh tupai. Dan kitab ni bezalah, ada orang tinggi, ada orang rendah. Orang tinggi tu memang tak apa faham, tapi sekurang-kurangnya kita boleh ambil keberkatan daripada ilmu. Sebab dok semua benda kita ngaji ni kita faham belaka. Ada benda kita dengar, boleh dapat gambaran umum gitu. Itulah sikit tazkirah malam ni, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita dan kita jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama sedia untuk pikul amanah yang Nabi tinggal. Hak ni besar sekali. Mudah-mudahan dengan amanah yang kita pikul ni di hari akhirat esok melayakkan kita dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.